Jika ia iaitu pembaca tidak leka, dengan syarat tidak leka, maka hukumnya harus. Leka ia macam mana ni? Kan? Maka jika leka ia daripadanya, maka makruh hukumnya. Leka sambil berjalan, bila main bola? Allah sebab tu baca surah Al-Baqarah tu kan. Lepas tu dia sepak kawan. Oi, betul kan. Lepas tu terus nak sambung balik dah tak tahu. Kan? Atau masuk ayat lain ke? Tiba-tiba ni rasa macam dah juzuk 30, tadi macam juzuk kan 1. Tiba dah rasa macam dah nak habis kata 30 juzuk baca. Kan? Dah terleka, terlalai. Terlompat rupanya baca. Maka pada ketika itu hukumnya makruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini, waktu yang enak untuk tidur ini, sama-sama kita buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamazatul Quran karangan Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, ataupun kita kenal ini sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita buka kepada muka surat yang ke-76. Muka surat yang ke-76 masih lagi membicarakan berkaitan dengan adab-adab terhadap Al-Quran. Pasal yang ke-153, disunatkan bahawa adalah tempat bacaan Al-Quran itu bersih dan terpilih. Sunat kita memilih tempat bacaan Al-Quran itu bersih dan terpilih. Maksudnya kalau dalam keadaan kita nak mulakan membaca Al-Quran, kita memilih tempat yang bersih, kita memilih tempat yang terpilih, maka dapat pahala sunat. Senang tak? Susah? Senang, insyaAllah kan? Kita memilih tempat yang terbaik. Oleh sebab itulah segolongan ulama' menggalakkan membaca Al-Quran di dalam masjid. Sebahagian ulama' menggalakkan membaca Al-Quran di dalam masjid, kerana masjid itu perhimpunan segala kebersihan. Kita tak pernah dengar lagi masjid yang kotor, melainkan tandas, sebahagian tandas lah biasanya pastinya ada yang kotor. Tapi saya ingat dalam waktu Covid ni, alhamdulillah tandas tak apa kotor tu, sebab orang tak datang. Jadi insya-Allah sama-sama kalau kita nampak tandas-tandas kotor, sama-sama kita bersihkan. Dan semulia-mulia tempat itu masjid, dan tempat yang boleh menghasilkan kelebihan yang lagi, iaitu al-i'tikaf. Kelebihan kita membaca Al-Quran di masjid ini bukan semata-mata kita dapat pahala membaca Al-Quran, bukan sahaja kita dapat pahala sunat memilih tempat yang bersih, malah kita juga mendapat pahala sunat apa dia? Iktikaf. Kita boleh beriktikaf. Maka sebagilah bagi setiap orang yang duduk ia di dalam masjid bahawa berniat ia al-iktikaf, sama ada lama duduknya itu ataupun sekejap sahaja. Sama ada lama ataupun sekejap, jangan lupa untuk kita berniat iktikaf. Waktu Covid ini kita diberikan satu ujian, yang mana nak pergi ke masjid tak boleh waktu sekarang, melainkan waktu-waktu, ada waktu-waktu tak boleh lah kan. Tak boleh nampak satu sedih lah benda ni berlaku hari ni. Nak pergi masjid tak boleh, nak pergi masjid tak boleh, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh.
yang hanya boleh ada jenazah puasa saja. Jadi mudah-mudahan kita diberikan peluang lah untuk sama-sama kita solat Jumaat. Kalau saya ingat dah berapa kali Jumaat? 2 kali Jumaat dah. 3 kali dah Jumaat dah. Allah Akbar. 3 kali Jumaat. 3 masuk. Masya-Allah. Jadi ini satu benda yang kita dah tinggal lama. Yang awak duduk sini lagi lama dah, kan? Lagi lama Sejak bulan apa? Bulan 11. Astagfirullahaladzim. Apa jadi kau ni? Lama dah Astagfirullahaladzim. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat dah musibah ini, insyaAllah. Sama ada lama duduknya itu ataupun sekejap saja, bahkan seyogianya ia berniat iktikaf itu pada mula masuknya ke dalam masjid. Bila kita nak mulakan, kalau kita pergi masjid, kita nak mulakan niat iktikaf, start masuk masjid tu kita berniat iktikaf. Dan adab ini saya kira diambil berat dengannya, dan hendaklah disiarkan dan dikembangkan sebutannya, dan patut sangat diketahui oleh kanak-kanak kecil dan orang-orang awam. Macam kita semua kita kena tahu, walaupun budak-budak kecil sebagainya, kalau ada adik kita datang bawa ke masjid, jangan lupa untuk kita ajak dia masuk dalam masjid. Jangan lupa niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Dan orang-orang awam, maka sesungguhnya ia adalah daripada perkara yang selalu dilalaikan daripadanya. Adapun membaca Al-Quran di dalam hammam, disebut ataupun bilik mandi air panas. Membaca Al-Quran di dalam hammam, bilik mandi, boleh ke tak boleh? Maka sesungguhnya berselisih pendapat oleh ulama salaf tentang makruhnya. Makruhnya dia tak langsung tak boleh, makruh ataupun tidak. Maka berkata ulama kami tidak makruh hukumnya, kata disebut dalam ni. Dan pendapat ini dinakalkan oleh seorang imam yang disepakati atas kewibawaannya dan ketokohannya. Siapa dia? Abu Bakar bin Al-Munzir dalam kitabnya Al-Ashraf, daripada Ibrahim An-Nakhai dan Malik, dan itu pendapat Atha. Di pandangan mengatakan bahawa tidak makruh baca Al-Quran di dalam bilik mandi air panas. Memang kena faham Kalau bilik mandi air panas, dia tak buat tempat buang air. Kena faham macam korang ni semua, kita kadang bilik air tu, itulah bilik mandi, itulah bilik kencing, bilik itulah bilik berak, semua di situ. Dia tak sama. Yang kena faham, tandas dengan bilik mandi air panas tak sama. Tapi kat sini pun dia menyatakan bahawa tidak makruh hukumnya. Dan ada sebahagian daripada ulama as-salafus salih, di antaranya Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu, berpendapat makruh hukumnya. Membaca Al-Quran di dalam hammam ni pun makruh hukumnya, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dan telah menceritakan oleh Ibnu Munzir. Demikian juga daripada sekumpulan at-tabi'in, di antara mereka Abu Wa'il Syaqiq bin Abi Salamah dan Asy-Sya'bi dan Al-Hasan Al-Basri dan Makhul dan Qabisah bin Abi Zu'aib, dan telah kami meriwayatkannya juga daripada Ibrahim An-Nakhai, dan demikian juga diriwayatkan oleh ulama kami daripada Abu Hanifah radhiyallahu anhu ajma'in. Telah berkata Asy-Sya'bi, makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat. Makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat. Pertama sekali di bilik mandi, makruh baca. Dan pada tandas, dan pada bangsal kisaran di masa ia sedang berpusing. Ini kata Asy-Sya'bi, kata 3 tempat ni makruh kita baca Quran. Dan daripada Abi Maisarah berkata, ia tidak boleh kita menyebut nama Allah Ta'ala melainkan di tempat yang baik lagi bersih. Wallahu Ta'ala a'lam. Maksudnya kat sini kita mestilah memilih tempat yang bersih, tempat yang baik bila mana kita nak membaca Al-Quran. Tak kira kita baca sama ada tengok mushaf ataupun tidak. Contoh macam korang mungkin kadang-kadang nak mandi masuk bilik air kan. Biasanya suruh nyanyi, ubah baca surah. Boleh tak boleh? Tak boleh lah kan. Sambil mandi kan, sambil siram air, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Di pasal sambil sental ketiak tu baca, tak boleh tu makruh hukum dia.
Dan ada pun membaca Al-Quran sambil berjalan. Baca Al-Quran sambil berjalan, boleh tak boleh? Cepat aja kau buat keluarkan hukum Boleh tak boleh? Boleh. Dahsyat ni ulama zaman sekarang ni. Cepat no buat keputusan. Nanti dulu kita tengok Ustaz pun tak berani nak cakap boleh. Tapi hebatlah awak semua. Masya-Allah. Dan ada pun membaca Al-Quran sambil berjalan, maka mengikut pendapat yang terpilih bahawasanya ia harus tidak makruh. Betul lah. Tepatlah. Harus tidak makruh. Jika ia iaitu pembaca tidak leka, dengan syarat tidak leka, maka hukumnya harus. Leka ia macam mana ni? Maka jika leka ia daripadanya, maka makruh hukumnya. Leka sambil berjalan, bila? Main bola. Allah sebab tu baca surah Al-Baqarah tu kan. Lepas tu dah sepak kau. Oi, betul kan. Lepas tu terus nak sambung balik dah tak tahu. Kan? Atau masuk ayat lain ke? Tiba-tiba ni rasa macam dah juzuk 30, tadi macam juzuk kan 1. Tiba dah rasa macam dah nak habis kata 30 juzuk baca. Kan? Dah terleka, terlalai. Terlompat rupanya baca. Maka pada ketika itu hukumnya makruh. Leka. Seperti mana tidak sukanya Nabi SAW bacaan orang yang mengantuk kerana takut daripada salah. Nabi SAW tak suka orang baca Quran dalam keadaan mengantuk. Kerana ditakuti bila kita baca dalam keadaan mengantuk, kita salah. Haji, apa maknanya? Maknanya Ustaz, kalau saya tengah ngaji Ustaz, kalau Ustaz tengok saya ngantuk, jangan kacau saya, biar saya tidur. Gitu kesimpulan. Betul Masya Allah, tepat sekali. Kalau nampak ngaji nanti ngantuk, nanti Ustaz tak ingat ke Nabi SAW kan pernah berpesan, kalau ngantuk jangan ngaji. Boleh je tu? Boleh suka lepas ni tidur je lah kerjanya. Mengantuk je kerja panjang. Tak boleh lah. Maksud kalau mengantuk, kena hilangkan ngantuk tu. Bukan bagi tidur. Begitu. Terutamanya pada waktu pagi. Pada waktu pagi, subuh tu kan. Memang sedap waktu tidur. Waktu tu siapa yang boleh bermujahadah mengaji kan, lawan ngantuk dia. Sebab itu kalau time pagi-pagi dulu masa belajar tu, pagi-pagi kena berdiri. Nak hilangkan ngantuk masuk muka. Tengah mengaji dalam kelas ke tak payah tunggu waktu pagi. Dalam kelas ni pula kena pula ada aircon kan. Tengah baca-baca, tiba-tiba tak tahu kat mana dah. Macam-macam mengantuk ni macam-macam. Kisah mengantuk ni macam-macam. Dan telah meriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawasanya adalah ia membaca di tengah sambil berjalan. Ni kata riwayat Ibnu Abi Daud. Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia kata dia pun membaca Al-Quran sambil berjalan. Dan daripada Umar bin Abdul Aziz bahawasanya ia telah memberi izin membacanya. Maksudnya boleh kita membaca Al-Quran ketika mana sedang berjalan. Jalan sambil ngulang. Telah berkata Ibnu Abi Daud, telah menceritakan kepada aku oleh Ar-Rabi', berkata ia, telah aku bertanya kepada Malik daripada seorang lelaki bersembahyang di akhir malam. Kemudian ia keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.